ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, atau tajuk yang diberikan kepada buku terjemahan yang digunakan, membantah kesesatan anti hadis, terjemahan buku Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dalam kuliah malam semalam kita sempat membacakan contoh-contoh, beberapa contoh yang menjelaskan kepada kita peranan yang dimainkan, peranan as-sunnah dalam menjelaskan kepada kita erti makna ayat-ayat Al-Quran, di mana dalam sesebuah ayat Al-Quran itu, barangkali datang perkataan-perkataan yang bersifat umum, atau yang bersifat mutlak, lalu datang hadis memperincikan keumuman tersebut, atau mengikat sifat mutlak sesuatu perkataan tersebut, yang ada dalam Al-Quran, dan nak mengatakan bahawa kalau bukan dengan adanya penjelasan daripada as-sunnah itu, nescaya kita akan jadi keliru dan kita tidak akan dapat memahami ayat-ayat Al-Quran itu seperti mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan jadi pada malam ni kita akan sambung lagi. Ada beberapa contoh saya tengok yang diberikan oleh penulis Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi boleh kita lihat di surat 40, muka surat 40 dalam kitab terjemahan kita. Kata Syekh Al-Albani, atau beliau membawakan satu lagi contoh, contoh ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu, aku tidak dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali daging haiwan yang mati, yang dibangkai, darah yang mengalir, daging khinzir, kerana semua itu kotor, atau haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Surah Al-An'am ayat 145. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang diberikan, contoh yang diberikan di sini, sekali lagi kita melihat ayat ini dia bersifat umum atau bersifat mutlak, di mana Allah memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya
menyatakan kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku, yakni aku tidak mendapati dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi seorang yang hendak memakannya, yakni sesuatu makanan yang diharamkan, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging khinzir, dan haiwan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Jadi ada berapa di situ? Allah menyatakan bahawa dalam banyak-banyak makanan, ya, dalam banyak-banyak makanan hanya empat ini sahaja yang diharamkan. Dalam ayat ni Allah mengatakan, Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad, supaya menjelaskan kepada umatnya, kepada umat Islam, kepada para sahabat, ya, secara khasnya, dan umatnya secara amnya, bahawa dalam banyak-banyak makanan hanya empat perkara ini sahaja yang diharamkan. Itu maksud ayat ni. Aku tidak mendapati apa-apa yang diharamkan dalam apa yang berkait dengan makanan, kecuali bangkai, darah yang mengalir, ya, daging khinzir, dan haiwan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Hanya empat perkara ini saja yang diharamkan. Itu mafhum ayat ini, surah Al-An'am ayat 145, bahawa dalam bab makanan hanya empat perkara ini sahaja yang Allah haramkan. Di sini persoalan, adakah sedemikian? Adakah pemahaman kita berdasarkan ayat ini benar kalau kita simpulkan bahawa dalam bab makanan hanya empat jenis makanan sahaja yang haram, iaitu bangkai, darah yang mengalir, khinzir, dan haiwan yang disembelih tanpa disebut nama Allah? Adakah benar begitu? Di sini pentingnya kita memahami syariat berdasarkan kedua sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata penulis, maka As-Sunnah telah mengharamkan perkara-perkara tambahan yang tidak dinyatakan dalam ayat ini. Seperti mana sabda Nabi SAW, kullu dhi nabin minas siba' wa kullu dhi mikhlabin minat tayr haram. Setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang mempunyai kuku mencengkam adalah haram, yakni haram dimakan. Hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Kita lihat dalam hadis yang baru kita baca tadi, Nabi menjelaskan kepada kita bahawa di samping empat jenis makanan yang Allah telah sebutkan dalam surah Al-An'am yang kita baca tadi, ternyata bahawa ada perkara-perkara lain yang juga haram, iaitu binatang yang bertaring, burung yang mempunyai kuku mencengkam, yang digunakan untuk dia menangkap haiwan mangsanya, ya. Yang di sini satu faedah yang cukup besar bagi kita umat Islam. Berdasarkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa ya, ada perkara-perkara yang lain yang juga haram bagi kita untuk kita makan. Ya, dalam hadis ini secara spesifiknya, ya, haiwan yang bertaring seperti mana singa, ya, serigala dan seumpamanya, dan juga burung yang punya kuku mencengkam, ya, seperti mana, ya, burung helang dan seumpamanya. Haiwan-haiwan seperti ini pun termasuk dalam kategori haiwan yang haram dimakan.
Dalam bab ini, kata penulis, terdapat juga hadis-hadis lain yang mengharamkan makanan-makanan seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar, Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an al-humur al-insiyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan ke atas kamu himar atau keldai jinak, kerana sesungguhnya ia adalah najis. Ya, hadis diriwayatkan oleh kedua Bukhari dan Muslim. Sekali lagi kita mendapati ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan lagi permasalahan-permasalahan, memperincikan lagi hukum hakam. Ternyata bahawa ada lagi ya jenis-jenis makanan yang juga diharamkan atas kita untuk memakannya. Dalam hadis ini menjelaskan haramnya keldai jinak. Ya, siapa sangka bahawa keldai jinak juga haram. Kita maklum bahawa kalau unta halal, ya, lembu halal, kambing halal. Bagaimana dengan keldai? Ya, kerana ini haiwan-haiwan yang ada di sekitar kita. Lagi-lagi disebutkan ya keldai jinak. Maknanya kalau keldai buas itu satu perkara yang lain. Ini keldai jinak. Maknanya haiwan yang ada di sekitar kita, ya. Ternyata bahawa keldai jinak juga haram dimakan. Ya. Maknanya kalau bukan penjelasan daripada hadis yang seperti ini, nescaya kita tidak tahu bahawa keldai jinak adalah haram, ya. Ini ya, soal kita selera tak selera, soal dia menyentuh dan kita tidak, ini satu perkara lain. Tapi nak kata bahawa ya ini semua penjelasan dalam sunnah yang memperincikan kepada kita hukum hakam, ya. Kalau bukan hadis ini, nescaya kita tidak tahu ya bahawa haiwan seperti ini adalah haram. Bahkan ya barangkali berdasarkan keumuman atau pemahaman kita kepada ayat 145 dalam surah Al-An'am tadi, kita akan membuat kesimpulan bahawa hanya 4 jenis makanan sahaja yang haram, ya, manakala selainnya adalah halal, ya. Sedangkan itu tidak tepat, ya. Adanya ya jenis-jenis makanan yang lain yang juga haram, ya, dan diharamkan atas kita melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya as-sunnah dalam menjelaskan kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Contoh seterusnya, ada satu lagi contoh yang diberikan oleh penulis di sini. Firman Allah Ta'ala, "Qul man harrama zinatullah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat minar rizq." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Surah Al-A'raf ayat 32. Lihat sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran bersifat umum. Allah mengatakan, Allah memerintahkan atas Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah, ya? Ini siapa pula yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah wujudkan di dunia, ya, yang disediakan untuk manusia, dan rezeki, yakni kurniaan, nikmat yang baik-baik. Apa maksudnya? Maknanya maksudnya di sini bahawa apa juga perhiasan, ya, adalah halal, ya. Kerana Allah kata siapa pula yang mengharamkan, maknanya tak ada siapa yang haramkan dan dia adalah dia adalah halal. Tetapi di sini dia kata penulis, ternyata as-sunnah telah menjelaskan ayat ini, yakni telah memperincikan ayat ini, bahawa terdapat di antara perhiasan yang diharamkan, ya. Ternyata ada perhiasan-perhiasan yang
diharamkan, yang dikecualikan, ya, daripada hukum harus tadi. Iaitu telah sabit bahawa pada suatu masa Rasulullah, yakni telah sabit dalam satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya sambil menggenggam sutera di sebelah tangan dan emas di sebelah tangan yang lain. Lalu Nabi bersabda, "Hadhani haramun ala dhukuri ummati hillun li inathihim." Kedua-dua ini adalah haram buat kaum lelaki dalam kalangan umatku dan halal bagi kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkan hadis ini. Lihat dalam satu hadis, dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan bahawa sutera dan emas adalah haram, ya, bagi kaum lelaki. Ini perincian berbanding dengan ayat keumuman ayat 32 dalam surah Al-A'raf tadi. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah sediakan untuk hamba-hambanya. Yani segala apa perhiasan adalah harus, adalah halal. Dan kita sedia maklum bahawa sutera dan emas adalah di antara perhiasan. Yani sutera memang dikatakan sutera itu memang unik, satu yang sangat luar biasa. Dia tidak seperti jenis-jenis kain yang lain dari segi kelembutannya dan seumpamanya. Yani dia di antara, ya, perhiasan-perhiasan, ya, di antara kecantikan-kecantikan. Kalau emas dan perak itu kita sedia maklumlah, ya. Jadi Nabi menjelaskan bahawa sutera dan emas adalah haram atas kaum lelaki, ya, tetapi kekal halal bagi kaum wanita. Yani kalau bukan melalui penjelasan dalam hadis ini, niscaya kita akan membuat kesimpulan berdasarkan keumuman surah Al-A'raf ayat 30 tadi, ayat 32 tadi, bahawa segala apa perhiasan termasuklah sutera dan emas semuanya adalah harus buat lelaki dan perempuan. Tetapi ternyata, ya, hakikatnya ada perincian, ya. Baik, hadis-hadis seperti ini, ya, memang banyak, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Nak kata bahawa, ya, contoh-contoh yang lain di mana as-sunnah memperincikan keumuman sebuah ayat, mengikat kemutlakan yang ada, yang terdapat dalam sesebuah ayat Al-Quran, itu memang sedia maklum, ya, memang banyak sekali, ya. Baik, seterusnya kita lihat, ya, ada sambungan. Hadis-hadis seperti ini memang banyak didapati dan diketahui dalam kedua-dua kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, serta kitab-kitab lain. Terdapat juga banyak contoh-contoh lain yang diketahui oleh ahli ilmu hadis dan fiqh, ya. Ini penjelasan, perincian, ya. Ini semua sedia maklum di sisi para ulama yang mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah. Tinggal lagi, ya, kita sebagai umat Islam, kalau kita tak tahu tentang satu perkara, ya, maka kalau kita ragu-ragu, ya, dan seumpamanya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika engkau tidak mengetahui. Ini peranan as-sunnah, ya, betapa kritikalnya kedudukan as-sunnah sebagai penjelas buat Al-Quran. Ini memang sedia diketahui oleh para ulama zaman berzaman, ya. Malah mereka, para ulama, menegaskan bahawa tidak ada sesiapa yang mengingkari kedudukan as-sunnah itu, mengingkari peranan as-sunnah itu, melainkan dia adalah seorang zindiq, yakni seorang yang terkeluar daripada jalan agama yang benar. Seperti mana halnya golongan anti hadis, ya, golongan anti hadis dengan syubhat-syubhat mereka,
menimbulkan andaian-andaian, ya, mengatakan bahawa Al-Quran dia bersifat pasti, ya. Al-Quran bersifat yakin kerana dia diriwayatkan secara mutawatir dan sebagainya, ya. Berbeza dengan hadis, mereka katalah ini syubhat mereka lah, ya, berbanding dengan hadis. Ya, hadis ini ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, yang maudhu', yang palsu dan sebagainya, ya. Justru, ya, kedudukan as-sunnah itu tidak sama dengan Al-Quran, di mana Al-Quran kita boleh merujuk kepadanya dan kita boleh membuat kesimpulan secara pasti daripadanya, berbanding dengan hadis kita kena, ya, kita tidak boleh, ya, menjadikannya sebagai rujukan dan sebagainya. Ini semua syubhat-syubhat golongan anti hadis lah, ya. Sedangkan, ya, ini adalah satu kekeliruan yang sangat dahsyat, ya, kesudahannya menyebabkan, ya, syariat itu disalah faham, ya, dan dipermainkan dengan sedemikian rupa. Baik, kata penulis Syekh Al-Albani rahimahullah, daripada contoh-contoh yang telah diberikan, wahai saudara-saudaraku, jelas kepada kita tentang kepentingan as-sunnah dalam pensyariatan Islam. Jika kita meneliti contoh-contoh yang telah diberikan dan menyedari juga contoh-contoh lain yang tidak dinyatakan di sini, kita akan yakin bahawa kita tidak mungkin dapat memahami Al-Quran dengan kefahaman yang benar kecuali dengan bantuan as-sunnah. Nak kata bahawa ini antara peranan as-sunnah sebagai penjelas buat Al-Quran, seperti mana yang Allah telah firmankan, ya, Allah telah tetapkan, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran, ya, dalam ayat-ayat lain, ya, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, menjelaskan kepada umat engkau, wahai Muhammad, Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka. Al-Quran daripada Allah, manakala as-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah menjelaskan isi makna Al-Quran. Pada contoh yang pertama tadi, kita mendapati bahawa para sahabat telah memahami perkataan az-zulm yang terdapat dalam ayat tersebut secara zahir, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Ini dalam contoh yang pertama yang kita dah baca dalam kuliah sebelum ini, ya. Di muka surat 34, ya, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, ya. Para sahabat memahami ayat ini secara umum, ya. Kita dapati kefahaman mereka dalam hal ini salah. Ini pemahaman para sahabat yang membaca ayat tersebut, mereka tidak dapat lari daripada memahami secara umum, secara zahir. Mereka yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ini apa juga bentuk kezaliman? Penindasan dan seumpamanya, ya. Sedangkan para sahabat mereka adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, pun mereka memahaminya begitu, ya. Kita dapati kefahaman mereka dalam hal ini salah, yakni pada awalnya, walaupun mereka, semoga Allah meridai mereka semua, telah digambarkan oleh Ibn Mas'ud sebagai generasi yang terbaik dalam kalangan umat ini. Para sahabat adalah generasi yang terbaik dalam kalangan umat Islam, yang mempunyai hati yang paling bersih. Ini mereka dari segi kedudukan hati mereka yang terbaik, dari segi kejujurannya, dari segi keikhlasannya, ilmu yang paling mendalam. Siapa lagi yang lebih faham tentang agama daripada kalangan umat Islam kalau bukan para sahabat? Ini murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka yang paling mantap, paling mendalam, dan yang paling sedikit sikap
berlebih-lebihan, ya. Dia di dalam terjemahan disebut sikap berpura-pura. Saya ingat boleh diperbetulkan terjemahan tersebut, ya. Paling sedikit sikap berlebih-lebih, ya. Takalluf maknanya nak berlebih-lebih, sikap nak berlebih-lebih, maknanya nak sikap melampau, ya. Para sahabat paling menjauh daripada sifat-sifat seperti ini, nak buat tokok tambah, ya, nak menyusah-nyusahkan suatu urusan agama tu. Para sahabat paling menjauh daripada sifat-sifat yang seperti ini, ya. Jadi mereka generasi yang terbaik yang Allah pilih untuk berdamping dengan Rasulullah, yang mempunyai hati yang paling suci, bersih, yang mempunyai kefahaman yang paling mendalam, ya, yang paling menjauh daripada sikap atau sifat nak menyusah-nyusahkan. Kata penulis Syekh Al-Albani, ya, surat 48, namun mereka tetap tersilap dalam memahami ayat ini. Ini ayat surah Al-An'am ayat 82 tadi. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka memahami kezaliman ini secara umumnya, secara amnya. Sedangkan maksudnya bukan begitu. Ya, mereka tersilap dalam memahami ayat ini. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbetulkan kesalahan mereka dalam pemahaman tentang maksud kezaliman itu, dan menjelaskan bahawa az-zulm, kezaliman dalam ayat itu sebenarnya bermaksud syirik, sudah tentu kita akan mengikuti jejak mereka. Maksudnya kalau tak ada penjelasan daripada Rasulullah memperincikan kepada kita maksud kezaliman dalam ayat itu tersebut, niscaya kita akan faham ayat itu dengan secara amnya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Dan kita dah sebut sebelum ni bahawa apa juga dosa, sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya, apa juga dosa, ya, yang seorang itu terjebak dalamnya adalah kezaliman. Apa juga dosa yang kita lakukan adalah kezaliman. Kalau bukan ke atas orang lain, paling tidak atas diri kita sendiri. Kerana dengan dosa yang kita buat itu, na'udzubillah, semoga Allah memelihara kita semua, dengan dosa yang kita terjebak dalamnya itu, kalau tidak diampunkan oleh Allah, kalau kita tidak bertaubat daripadanya, boleh melayakkan kita dihumban ke dalam api neraka. Bukankah waktu itu kita telah menzalimi diri kita dengan kesudahannya, dengan perbuatan tangan kita sendiri, ya, kita diseksa oleh kita diseksa dalam api neraka, ya. Tetapi, ya, kata penulis, tetapi Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita daripada perkara tersebut, menyelamatkan kita daripada terkeliru dalam hal itu, melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk sunnahnya. Yani, kalau bukan dengan penjelasan Nabi, niscaya kita tidak akan dapat faham ayat itu dengan betul. Dalam contoh yang kedua pula, jika tidak diterangkan oleh hadis yang disebutkan dalam contoh tersebut, maka kita akan sekurang-kurangnya merasa ragu-ragu untuk nak mengkasarkan salat ketika musafir, ya. Niscaya kita akan ragu-ragu untuk nak mengkasarkan salat ketika musafir. Ini merujuk kepada, ya, ayat 101 surah An-Nisa. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah menjadi kesalahan atas kamu untuk mengkasarkan solat jika kamu takut diserang oleh musuh. Ini dalam ayat ini mensyaratkan ada ketakutan bagi membolehkan kita mengkasarkan solat ketika musafir. Kalau tak ada ketakutan, tak ada ancaman musuh, maka tak boleh nak qasar solat ketika bermusafir. Itu mafhum ayat tersebut, ya. Sekalipun maka kita akan merasa ragu-ragu untuk nak mengqasarkan solat ketika musafir, sekalipun kita tidak terus meletakkan keadaan takut sebagai syarat untuk mengqasarkan solat, seperti yang difahami daripada zahir ayat tersebut. Maknanya
paling tidak kita akan jadi ragu-ragu, kita akan teragak-agak, boleh tak boleh ni, boleh tak boleh nak qasar ni, ya. Memang bila kita musafir, kita sedikit sebanyak berdepan dengan kepayahan, kesusahan, ya. Barangkali tak ada masa, ya, masa waktu suntuk dan sebagainya untuk kita nak semayang, nak cari tempat, nak cari air untuk nak wuduk. Jadi kalau kita nak semayang tamam, kita nak semayang sempurna, ada kesusahan lah di situ, ya. Tetapi apakan daya, kita kembali, kita baca ayat yang kita baca tadi, ya. Jika kamu rasa takut, ya, diserang oleh musuh, sudah hanya kita teragak-agak untuk nak mengqasarkan salat, ya, kerana menganggap bahawa mengqasarkan salat ketika musafir hanya dibenarkan jika ada ketakutan, ya. Kalau tanpa kita, ya, memahami dengan perincian dalam hadis, ya. Inilah yang telah disangkakan oleh sebahagian sahabat sehingga mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan solat baginda ketika dalam keadaan aman. Lantas mereka pun mengqasarkan solat mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jangan lupa bila sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Madinah, ya. Kerana kita sedia maklum bahawa syariat banyak turun, ya, selepas Nabi berhijrah ke Madinah, ya. Kalau di Mekah, ya, banyak fokusnya kepada akidah, kepada tauhid, kepada merealisasikan kalimah la ilaha illallah. Adapun perincian syariat tentang solat, puasa dan sebagainya, ini berlaku di Madinah. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidup Rasulullah di Madinah, bila masa Rasulullah keluar daripada Madinah, bila masa Rasulullah pergi bermusafir, ya, kita akan dapati Nabi lumrahnya atau kebiasaannya Nabi keluar hanya kerana satu sebab saja, yakni untuk berperang, ya, seperti mana dalam perang, ya, perang Badar, ya, dan sebagainya. Nabi keluar ketika perang je. Yani bila sebut je perang, maknanya ada ketakutan. Maknanya tak timbul isu lah di situ kalau Nabi keluar, ya, keluar daripada Madinah bermusafir untuk jihad, berperang, lalu Nabi mengqasarkan salat. Di situ tak ada isu, kerana dia diselari dengan apa yang Allah firmankan dalam ayat tadi. Maka tidak salah untuk kamu mengqasarkan salat jika kamu takut diserang. Tetapi ada juga waktu-waktu di mana Rasulullah bermusafir bukan untuk perang, ya, seperti mana dalam peristiwa Nabi, ya, pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji wada', ya, dan seumpamanya, ya. Para sahabat melihat Rasulullah tetap mengqasarkan salat walaupun bukan dalam keadaan takut, bukan dalam keadaan perang, ya. Tetapi itulah, ya, kalau bukan dengan penjelasan daripada perkataan Rasulullah, ya, kerana kita sedia maklum perbezaan antara perbuatan Rasulullah dengan penjelasan daripada Rasulullah, kata-kata Rasulullah. Apa bezanya? Antara bezanya ialah hatta dalam dari sudut kekuatan dalil yang diperincikan dalam usul fiqh, ya, mereka menjelaskan bahawa kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat hujahnya, lebih kuat dari sudut pendalilannya berbanding perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi seperti mana dalam ayat tadi, Nabi menjelaskan, ya, sesungguhnya ini adalah pemberian yang Allah berikan kepada kamu, yakni kelonggaran untuk nak memendekkan solat ketika bermusafir. Ini adalah satu pemberian, satu kurniaan yang Allah berikan kepada kamu, maka terimalah pemberiannya itu, ya. Yang ini kata-kata penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keharusan kita mengqasarkan salat apabila kita bermusafir, walaupun tidak ada ketakutan, ya, walaupun bukan untuk tujuan berperang, untuk jihad dan sebagainya, walaupun untuk tujuan, ya, dunia, berniaga dan sebagainya, boleh, ya, dibolehkan mengqasarkan salat. Jadi kalau bukan dengan penjelasan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ni, nescaya kita akan, ya, sedikit sebanyak kita akan teragak-agak ragu-ragu, boleh tak boleh, ya, mengqasarkan salat ketika musafir, ya.
Kemudian dalam contoh ketiga, jika tidak kerana hadis tersebut, kita akan mengharamkan ke atas diri kita perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik dan halal bagi kita, iaitu belalang, ikan, hati dan limpa. Ini berdasarkan keumuman surah Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu. Diharamkan atas kamu bangkai dan darah. Ayatnya bersifat umum. Bangkai dan darah semua haram, ya. Kita tengok ikan, ya, kalau kita dapati ikan tu dalam keadaan dah mati, bangkai, maka kita akan kata ini haram berdasarkan keumuman ayat Al-Quran tadi, ya. Jika tidak kerana hadis tersebut, yakni hadis yang memperincikan dihalalkan buat kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, iaitu apa? Iaitu belalang dan ikan, hati dan limpa, dengan penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, maka kita faham bahawa ada pengecualian, ada perincian buat keumuman ayat Al-Quran tadi tu, ya, diharamkan atas kamu bangkai dan darah, ya. Baik, dalam contoh yang keempat, lihat surah 50, dalam contoh yang keempat, kalau tidak kerana hadis-hadis yang dinyatakan dalam contoh tersebut, kita akan menghalalkan pula perkara yang diharamkan oleh Allah ke atas kita melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu jenis binatang liar yang bertaring dan burung yang berkuku tajam, ya. Dan kalau bukan dengan penjelasan daripada Nabi, ya, niscaya kita akan halalkan, ya, berdasarkan keumuman ayat 145 surah Al-An'am. Katakanlah aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kecuali bangkai, darah mengalir, khinzir dan haiwan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Ini tak ada pun disebut dalam ayat itu, ya, binatang yang bertaring atau burung yang berkuku. Jadi macam mana kita tahu bahawa binatang yang bertaring dan burung yang berkuku adalah haram? Tidak lain dan tidak bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam contoh kelima, jika tidak kerana hadis-hadis yang disebutkan, niscaya kita akan menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan melalui lidah Nabi-Nya, iaitu emas dan perak. Ini, ya, merujuk kepada hadis yang telah kita bacakan tadi. Kedua ini, iaitu sutra dan emas, adalah haram bagi kaum lelaki dan dalam kalangan umatku, halal bagi kaum wanitanya, ya. Bertitik tolak daripada ini, ya, beberapa salaf, ya, beberapa ulama salaf, ya, berkata as-sunnah memperincikan hukum atas Al-Quran. As-sunnah memperincikan hukum Al-Quran. Ingat, kita boleh, ya, gariskan perkataan tersebut, ya, gariskan ayat itu. As-sunnah, atau mungkin boleh berbetulkan terjemahan tu, diubah sedikit, ya, terjemahan tu. As-sunnah taqdi 'ala al-kitab. As-sunnah memperincikan Al-Quran. Itu satu terjemahan. Atau boleh kita betulkan lagi, ya, kita kata as-sunnah mengatasi Al-Quran. As-sunnah mengatasi Al-Quran. Itu lebih tepat, bahkan kita boleh kata itu lebih kritikal dalam bab ini. Kerana itu yang dimaksudkan dalam kenyataan sebahagian ulama salaf dalam hal ini. Kerana ada sebab-sebabnya yang nanti boleh kita sebut. Penjelasan daripada daripada ulama salaf bahawa as-sunnah memperincikan Al-Quran, atau lebih tepat lagi, lebih kritikal lagi, as-sunnah mengatasi Al-Quran. Apa maksud as-sunnah mengatasi Al-Quran? Yakni as-sunnah itu dia lebih terperinci berbanding Al-Quran. Ini dari sudut hukum
Kalau kita nak kenal pasti suatu hukum, satu permasalahan adalah lebih selamat, ya, boleh saya gunakan perkataan tersebut, adalah lebih selamat untuk kita rujuk kepada as-sunnah berbanding kalau kita nak rujuk ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Bukan nak mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak benar dan sebagainya. Bukan. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu benar. Tetapi kerana sifat ayat-ayat Al-Quran berbanding dengan sifat hadis-hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran dia bersifat umum, bersifat mutlak. Ini memang zahir, memang jelas. Berbanding as-sunnah, dia lebih terperinci. Dia lebih detail. Kerana itu dalam kita nak memahami sesuatu permasalahan, nak memahami suatu hukum, adalah lebih tepat, lebih selamat untuk kita melihat dalam as-sunnah. Itu maksud kenyataan ulama salaf di sini. As-sunnah taqdi 'ala al-kitab. As-sunnah itu mengatasi Al-Quran. Baik, saya boleh jelaskan lagi supaya jangan ada yang salah faham. Maksud kenyataan ulama salaf di sini bahawa as-sunnah mengatasi Al-Quran bukan nak menidakkan hujah Al-Quran itu, bukan. Tapi ini dari segi mana yang kita nak dahulukan. Tadi kita dah dengar penjelasan yang diberikan tadi. Tetapi andai kata dalam, kalau kita ambillah satu contoh, ya. Kita ambil contoh yang ayat surah Al-Maidah ayat 3 tadi, di surat 38 tadi. Andai kata ada orang baca hurrimat alaikumul maitatu wad-damu, diharamkan atas kamu bangkai dan darah. Ini satu ayat Al-Quran. Dia adalah hujah atau tidak? Ayat Al-Quran hujah atas kita sebagai orang Islam atau tidak? Semestinya kita kata ayat Al-Quran hujah. Kita sebagai orang Islam mengakui hujah Al-Quran itu. Jadi dalam ayat ini Allah kata diharamkan atas kamu bangkai dan darah. Ayat ini berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan buat kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ya, belalang dan ikan dan hati dan limpa. Sekali kalau kita tak faham perincian kaedah-kaedah hukum dan sebagainya, kalau kita tak melihat semua itu, sebaliknya kita cuba bandingkan antara dua nas ni, satu ayat Quran, satu hadis. Satu ayat Quran kata diharamkan atas kamu semua bangkai. Datang ada hadis pula kata diharuskan atas kamu dua bangkai, ikan dan belalang. Yang mana satu yang kita nak dahulukan? Satu kata semua bangkai haram. Satu nas kata ikan dan belalang harus, sedangkan ikan belalang bangkai juga. Yang mana satu? Kalau kita tak faham kaedah lah, jangan terkejut sekiranya ada sebahagian kelompok, sebahagian dalam bahasa Inggeris dikata school of thought, ya. Ini ada dalam aliran-aliran tertentu yang mengatakan bahawa jika ada kontradiksi, ada percanggahan antara nas Al-Quran dengan nas hadis, maka hendaklah didahulukan nas Al-Quran. Ini sebahagian mengatakan sedemikian. Kenapa mereka berkata begitu? Kerana bagi mereka Al-Quran itu yakin, Al-Quran itu mutawatir. Ini dari segi cara riwayat dia. Ini yakin, tak ada sebarang keraguan. Berbanding hadis ni dia dengan cara ahad dan sebagainya, diriwayatkan secara orang perseorangan, tidak seperti Al-Quran. Maka boleh jadi orang yang meriwayatkan tu silap, dia keliru, dia riwayat dengan cara yang, dengan perkataan dia yang tersendiri dan sebagainya. Jadi ada keraguan, maka mereka kata kita dahulukan nas Al-Quran. Maknanya apa? Hadis itu ditolak. Ini ada aliran yang mengambil pendekatan macam tu.
di sini persoalan, adakah pendekatan yang sedemikian tepat dan betul? Di sini datangnya kenyataan sebahagian ulama salaf di sini, as-sunnah mengatasi Al-Quran, ya, dari segi yang mana nak didahulukan. Maka kita kata di dalam hal ini didahulukan as-sunnah, kerana as-sunnah dia memperincikan Al-Quran. Ini dari segi susunan atur turun, mana turun dulu? Kita kata dari segi logiknya, turun ayat Al-Quran itu dahulu, kemudian perincian datang kemudian, iaitu as-sunnah. Sunnah datang kemudian. Al-Quran turun dulu, sunnah datang kemudian, yang menjelaskan Al-Quran itu. Jadi kalau kita faham dari segi dia punya susun atur turun wahyu itu, datangnya wahyu itu, yang mana kita nak ambil? Kita nak ambil yang awal atau yang datang kemudian? Semestinya kita kata ambillah yang kemudian, kerana kemudian ini dia menjelaskan yang awal juga. Berbanding yang awal ini dia tidak melihat yang kemudian. Ya. Jadi itu maksud kenyataan, ya, sebahagian ulama salaf, as-sunnah mengatasi Al-Quran. Ya. Baik, semoga jelas insya-Allah, ya, apa yang telah disampaikan tadi. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, semalam ada yang bertanya, ya, beberapa soalan yang saya minta supaya ditangguhkan, ya, iaitu berkenaan soalan daripada saudara Taufik Tuah, ditanya belalang, ya, hukum belalang, hukum belalang, ulat gonggok, ulat buah dan cengkerik pepatung. Bagaimana dengan hukum, ya, makan haiwan-haiwan yang seperti ini, serangga-serangga seperti ini, ya. Saya melihat dalam penjelasan yang diberikan oleh para ulama, ya, mereka membahagikan, ya, mengkategorikan haiwan itu kepada sama ada dia mempunyai darah yang mengalir, ya, atau yang tidak, jenis haiwan yang tidak ada darah mengalir. Kalau darah yang mengalir seperti, ya, seperti ular, ya, tikus, biawak. Adapun haiwan yang tidak ada darah mengalir seperti, ya, seperti katak, kalajengking, siput, serangga, lalat, ya, nyamuk. Ini dikategorikan sebagai jenis haiwan yang tidak ada darah mengalir, ya. Kemudian dalam perbahasan para ulama ada pandangan yang mengharamkan semua jenis serangga, mengharamkan pemakanan semua jenis serangga. Kenapa? Kerana dia dianggap sebagai suatu yang jelek, ya, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak menyelerakan untuk nak makan serangga, nak makan siput, ya, nak makan nak makan cengkerik, nak makan ulat gonggok. Ini semua, ya, jenis-jenis makanan yang kebiasaannya manusia tak berselera, ya, dan ini pandangan mazhab Hanafi. Ada pandangan yang kedua yang mengharuskannya secara amnya, tetapi dengan syarat dia tidak memudaratkan. Ya, kalau jenis haiwan itu kalau makan boleh membawa mudarat, maka dia haram. Bukan kerana haram dia kerana haiwan itu, tetapi kerana dia memudaratkan. Ini pandangan mazhab Maliki. Hanya sahaja mereka mensyaratkan, ya, mazhab Maliki, pendapat yang kedua ni mensyaratkan supaya hendaklah haiwan itu disembelih terlebih dahulu sekiranya haiwan itu jatuh dalam kategori haiwan yang
mempunyai darah yang mengalir, ya. Maknanya disyaratkan dipotong, ya, liang halkumnya, ya, pada bahagian lehernya, ya. Ini pandangan yang kedua. Ada pandangan yang ketiga, ya, yang memberikan perincian yang mereka mengharamkan sebahagian jenis daripada haiwan, ya, dan mengharuskan sebahagian yang lain, ya. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mereka mengharuskan haiwan-haiwan yang mirip dengan biawak, ad-dab, ya. Ad-dab kita sedia maklum, dia harus, ya, seperti mana dalam satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sendiri tak makan apabila dihidangkan, ya, biawak padang pasir itu, ad-dab. Tetapi apabila Nabi ditanya kenapa Nabi tak nak makan, adakah kerana haram, Nabi menjelaskan bahawa Nabi tak biasa makan, ya, biawak padang pasir tersebut. Maka Khalid bin Walid yang ada bersama waktu itu, maka dia memakan biawak padang pasir ad-dab itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihat perbuatan Khalid bin Walid tanpa berkata apa-apa. Dengan erti kata lain, Nabi memperakui perbuatan Khalid bin Walid tu. Pendek kata, nak kata bahawa biawak padang pasir tu, ad-dab tu halal, ya, harus, ya. Jadi jenis haiwan yang jatuh dalam kategori seperti biawak padang pasir, maka, ya, dia diharuskan, ya. Adapun kalau jenis-jenis haiwan yang jijik, yang menjijikkan, maka dia jatuh dalam kategori yang haram, ya. Ini pandangan yang ketiga, pandangan dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, saya lihat ada pandangan daripada imam atau, ya, pandangan Ibnu Hazm. Beliau, ya, mempunyai aliran dia yang tersendiri, mazhab Zahiri, ya. Beliau berpandangan bahawa apa juga haiwan jenis serangga, seperti cicak, ya, semut, lebah, lalat, cacing-cacing dan sebagainya, ya, apa juga jenis kumbang ataupun, ya, jenis-jenis serangga-serangga macam ni lah, ya, semuanya jatuh dalam kategori haram. Ini pandangan Ibnu Hazm, ya. Kenapa? Kerana dia berhujah, ya, Ibnu Hazm dia berhujah dengan firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu bangkai. Kemudian Allah mengatakan illa ma dhakkaitum, kecuali haiwan yang kamu sembelih untuk nak makan, ya. Jadi, ya, Ibnu Hazm dia berhujah mengatakan bahawa haiwan serangga adalah jenis haiwan yang tak mungkin dapat disembelih, ya. Maka apa jenis haiwan yang tak dapat nak disembelih, ini tak ada cara untuk nak disembelih, maka dia jatuh dalam kategori haiwan bangkai, ya, yang haram untuk dimakan, ya. Ini pandangan Ibnu Hazm lah, ya. Dan tak dinafikan bahawa kalau dalam jenis haiwan-haiwan yang bukan makanan kebiasaan, ya, jenis haiwan yang menjijikkan, ya, haiwan yang orang kata apa? Yang orang kata orang geli lah nak makan, ya. Maka jalan selamatnya ialah kita elakkan diri kita daripada memakannya, ya, melainkan dalam keadaan terpaksa. Ini satu perkara yang lain, ya. Baik, kemudian ada juga satu soalan lagi daripada saudara Muhammad Azad, ya. Malam semalam dia ada bertanya, bolehkah orang berilmu agama meminta jawatan dalam kerajaan?
dalam permasalahan ini saya melihat ada perbahasannya dalam kalangan para ulama, ya, di mana mereka mengatakan secara dasarnya meminta jawatan bukanlah dicela secara umum dan mutlaknya. Sebaliknya ada perincian, ya. Ada perincian daripada sudut jawatan yang diminta itu. Satu, iaitu perlu dibezakan antara jawatan yang melibatkan kekuasaan atau pemerintahan dengan jawatan yang tidak begitu, ya, yang tidak melibatkan jawatan pemerintahan atau jawatan kekuasaan, ya. Itu satu perkara. Ini perlu dibezakan antara dua jenis jawatan ini. Dalam masa yang sama juga, berkenaan jawatan pemerintahan secara khasnya, jawatan pemerintahan maknanya, ya, saya ingat kalau kita lihat dalam dia jatuh dalam kategori politik lah, ya, jawatan-jawatan politik lah kita kata, ya. Diharuskan untuk seorang itu mendapatkan jawatan pemerintahan dengan syarat dia mempunyai keahlian dari segi kekuatan, yakni kemampuan, dan juga dari segi sifat amanah. Ini seperti mana dalam kisah Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf ayat 55, di mana Nabi Yusuf dia meminta jawatan perbendaharaan daripada kerajaan pada zamannya, sebagaimana dalam firman Allah, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Nabi Yusuf mengatakan, lantiklah aku sebagai penjaga perbendaharaan, kerana sesungguhnya aku seorang yang menjaga dan orang yang mempunyai ilmu kepakaran. Maka para ulama menjelaskan bahawa sekiranya seorang itu dia mempunyai keahlian, mempunyai kepakaran dan kemampuan, maka tidak salah, ya, untuk dia meminta suatu jawatan pemerintahan itu, ya. Ini juga seperti mana dalam sebuah kisah, ya, di mana seorang sahabat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta supaya Rasulullah melantik dia jadi imam. Maka Nabi mengatakan, anta imamuhum, engkau imam buat penduduk qaryah engkau, ya. Dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dia menjelaskan bahawa di sini ada petunjuk bahawa diharuskan seorang itu meminta jawatan yang seperti ini, jawatan untuk nak jadi imam atau, ya, jawatan-jawatan yang seperti ini tidak ada masalah dengan syarat dia ada keahlian, ya. Jadi apa yang boleh saya katakan di sini, ini boleh kita bezakan antara jawatan yang bersifat pemerintahan, jawatan politik, dan jawatan yang selain daripada itu. Maka untuk jawatan politik, ini yang kita kata datangnya ancaman-ancaman dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dalam sebuah peristiwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah meminta diberikan kepadanya jawatan pemerintahan. Maka Nabi mengatakan, inna la nuwalli hadzal amr ahadan talabah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jawatan yang seperti ini kepada sesiapa yang memintanya. Ini jawatan pemerintahan, jawatan politik. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi memberi nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah dengan mengatakan, la tas'alil imarah, jangan kau meminta jawatan pemerintahan, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, sungguhnya kalau jawatan itu diberikan kepada engkau kerana engkau memintanya, nescaya engkau akan dibebankan dengannya. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, tetapi sebaliknya, jika jawatan pemerintahan itu diberikan kepada engkau tanpa engkau meminta, nescaya engkau akan dibantu, yakni dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya daripada seseorang itu meminta jawatan pemerintahan secara khasnya,
khususnya jika dia tidak mempunyai kelayakan, tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai sifat amanah. Dan apatah lagi kalau dia mempunyai niat-niat pribadi, seperti nak mencari kekuasaan, seperti nak mencari kemasyhuran, nak mencari kekayaan, ya. Ini lagilah bertambah celaan atas perbuatan yang sedemikian. Ada berbeza dengan orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, dia mempunyai keyakinan dalam diri dia sendiri, dan dia mempunyai keinginan untuk nak berbakti kepada masyarakat misalnya. Ya, dia melihat keadaan masyarakat dalam keadaan celaru, tidak terkawal misalnya dan sebagainya. Dia melihat negaranya, ya, dia melihat keadaan sebuah tempat itu, ya, perlu kepada seorang yang mengurus hal mereka, dan dia merasa dia mempunyai kemampuan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, maka dalam keadaan itu tidak ada halangan, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara Muhammad Azhar tadi, bolehkah orang berilmu agama meminta jawatan dalam keadaan, ya, kita kata kembali kepada perincian yang telah kita berikan tadi, ya. Kerana jangan lupa, bila kita kata orang yang berilmu agama nak minta jawatan, jangan lupa bahawa orang yang berilmu agama sama seperti dengan orang yang tidak ada ilmu agama, masing-masing perlu mencari nafkah, ya. Berbanding kalau dia tidak bekerja, ya, dia tidak mencari nafkah, maka bagaimana dia nak mengurus keperluan dirinya dan keperluan keluarganya. Tetapi perincian dia lah seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya. Baik, kemudian ada di sini soalan daripada Da'i Azwan Ar-Riyawi. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana nak tanya, kalau perjalanan kita ke suatu tempat, contohnya dari Kelantan ke Melaka, semata-mata nak tengok perlawanan badminton, adakah dibolehkan jamak dan qasa solat kita? Mohon pencerahan Ustaz, sebab ada sebahagian orang mengatakan tak boleh. Saya kira soalan-soalan yang seperti ini, ya, lagi-lagi, ya, dan soalan tadi dikata ada sebahagian orang mengatakan tak boleh. Mungkin tidak disebutkan kenapa ada pandangan yang kata tak boleh. Dia kembali kepada permasalahan orang yang bermusafir dengan tujuan maksiat. Ini keluar topik lah. Orang bermusafir untuk tujuan maksiat, boleh atau tidak dia qasa atau jamak solat dia? Ini isu, ini perbahasan dalam kalangan ulama sejak dahulu lagi, ya. Ini bukan isu semasa, ini isu dari dulu lagi. Maka ada pandangan kata boleh, ada pandangan yang kata tak boleh. Saya secara peribadi, ya, saya melihat bahawa isu orang itu tujuan dia bermusafir, sama ada tujuan dia bagus atau tidak, adalah satu perkara, dan urusan dia nak solat secara qasa ketika dia bermusafir adalah satu perkara yang lain. Ini pandangan saya, pandangan peribadi saya lah dalam permasalahan ini. Ada khilaf, tapi ini pandangan saya lah. Kenapa? Kerana isu tujuan dia bukan menjadi syarat dalam nak qasakan solat. Kita sedia maklum dalam solat ada syarat-syarat dia, ada syarat-syarat sah solat, ya, dari segi wudu, tutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Dan tidak ada dalam syarat itu, ya, hendaklah dia mempunyai niat yang baik untuk suatu tujuan yang dia hendak lakukan. Yang contohnya dalam dia nak solat qasa, hendaklah dia tujuan dia bermusafir, dia kena ada tujuan dia baik. Tidak ada dalam mana-mana penjelasan dalam as-sunnah mengatakan sedemikian. Maka untuk meletakkan syarat ini sebagai syarat sah untuk seorang yang bermusafir, tak kira apa juga tujuan dia, sebagai syarat sah membolehkan dia mengqasarkan salat, ini adalah satu perbuatan yang tidak mempunyai dalil sandarannya, ya. Maka nak katakan di sini perlu dibezakan antara dua ni. Orang yang bermusafir untuk tujuan yang tidak baik, kita katakan kepada dia, bertaubatlah dan pulanglah ke tempat tinggalmu.
Adapun soal engkau nak qasar dan jamak, kita kata memang menjadi keharusan bagi orang yang bermusafir untuk qasar salat. Bahkan ada sebahagian mengatakan wajib atas orang yang bermusafir untuk qasar salat. Ini kita dah ada sebut semalam. Ia adalah kerana Nabi mengatakan sungguhnya kelonggaran yang Allah berikan kepada orang yang bermusafir untuk mengqasarkan salat adalah satu pemberian, satu kurniaan. Lalu Nabi kata, faqbalu sadaqatah, maka terimalah pemberian Allah itu, iaitu kurniaan untuk kita mengqasarkan salat. Satu pemberian yang kita disuruh supaya menerimanya. Dan bila ada kata suruh, maknanya dia adalah satu benda yang wajib. Ya. Baik, itu satu perkara. Adapun soal perlawanan badminton, kita tak adil lah kalau kita nak kata perlawanan badminton ni adalah maksiat. Ini tak tepat. Ya. Perlu diperincikan. Ya, kalau perlawanan badminton yang ada unsur-unsur maksiat dan sebagainya, itu baru kita kata itu tak wajar. Ya, itu perlu dielakkan dan seumpamanya. Tetapi perlawanan badminton secara amnya, kita kata haruslah. Ya, sama seperti permainan bola sepak, ya, apa juga permainan lah, ya. Kalau ada unsur-unsur maksiat dan sebagainya, ya, di situ seperti, ya, tak tutup aurat, ya, seperti, ya, hal-hal maksiat yang lain, muzik dan sebagainya, baru kita kata ini, ya, majlis-majlis yang seperti ini perlu dielakkan kerana ada maksiat. Tapi perlawanan badminton itu sendiri, kita kata secara amnya harus, ya. Maka kembali pada pertanyaan dia, adakah dibolehkan untuk jamak dan qasar? Jawapannya boleh, ya, boleh, tidak ada masalah. Bahkan ada pandangan yang mengatakan kalau orang tu bermusafir, wajib atasnya jamak, wajib atasnya qasar. Adapun sama ada dia nak jamak atau tidak, terserah kepada dia. Secara amnya harus, secara amnya boleh, ya. Baik, ada soalan daripada saudara Muhammad Azad. Dia kata, bagaimana haiwan yang dimakan oleh haiwan yang bertaring dan masih hidup? Haiwan yang dimakan oleh haiwan yang bertaring dan masih hidup, kemudian kita halau dan sembelih haiwan yang masih hidup itu, adakah boleh dimakan? Ya, jawapannya boleh. Selagi mana dia belum lagi jadi bangkai, selagi mana haiwan itu halal dimakan dan dia masih bernyawa walaupun dalam keadaan cedera dan sebagainya. Tapi selagi mana masih bernyawa dan kita sempat sembelih dan kita sebut nama Allah, ya, boleh dimakan, ya. Maknanya sekadar ada haiwan bertaring gigit dia dan sebagainya, itu tidak menjadikan haiwan itu, barangkali kita kata lembu atau kambing, tidak akan menjadikan lembu atau kambing itu bangkai. Kalau dia masih hidup lagi, dia belum jadi bangkai. Dan hanya semata-mata kerana dia digigit oleh harimau misalnya, tidak menjadikan lembu atau kambing itu najis, ya. Baik, ada soalan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah pandangan dalam mazhab Maliki boleh makan daging buaya? Jika benar, bolehkah kita yang bermazhab Syafi'i memakan daging buaya? Ya, ini ada perbahasannya, saya minta ditangguhkanlah, ya. InsyaAllah jawapannya kita sampaikan esok lah, insyaAllah, ya. Esok kita ada kuliah, ya, esok hari Jumaat kita ada kuliah, insyaAllah, ya. Kalau sempat kita, ya, bacakan jawapan dia, insyaAllah. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.